Video ini kita nak membincangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Adakah wanita hamil mengambil nutrien yang sama dengan wanita tidak hamil? Fetus mendapat nutrien dan oksigen daripada ibu. Maka, jika ibu makan dengan tidak sihat, bayi pun tidak sihat. Makanan ibu jika sihat, bayi akan membesar dengan sihat. Adakah keperluan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dalam satu hari sama dengan wanita tidak hamil? Wanita hamil perlukan karbohidrat dan protein yang lebih berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Contohnya, karbohidrat. Wanita hamil memerlukan 11,592 kilojoule karbohidrat, tetapi wanita tidak hamil hanya perlu 9,450 kilojoule di dalam satu hari. Sama juga wanita hamil dia memerlukan kalsium dengan vitamin C yang lebih banyak, vitamin A dan felum yang lebih banyak daripada wanita tidak hamil. Kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang fetus. Kalsium diperlukan untuk memelihara tulang dan gigi ibu juga. Kalsium dan fosforus boleh didapati daripada ikan bilis, keju dan susu. Serat adalah baik untuk elak sembelit dan contoh makanannya ialah bijelin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Felum ataupun zat besi boleh membantu pembentukan hemoglobin di dalam sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada menghidap anemia. Dan contoh makanan yang boleh dapatkan zat besi adalah hati, daging merah dan ikan. Karbohidrat dan lemak boleh didapat daripada nasi, roti, mentega dan keju. Fungsi karbohidrat dan lemak adalah untuk membekalkan tenaga, ada energi untuk aktiviti harian wanita hamil. Vitamin C boleh dapat daripada buah-buahan ataupun jambu batu, kubis, tomato. Vitamin C boleh menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil, serta mencegahkan wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Asid folik adalah penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Bahan makanan yang boleh dapat asid folik ialah brokoli, bayam dan kacang tanah. Protein boleh dapat daripada ayam, daging, ikan, susu dan keju. Dan ia penting untuk pertumbuhan sel-sel baharu dalam fetus. Maka, wanita yang hamil memerlukan mengambil gizi seimbang sepanjang tempoh kehamilannya. Sebab fetus akan dapatkan nutrien daripada ibu. Maka ibu hamil perlu mengambil gizi seimbang. Ibu hamil memerlukan kalori yang lebih tinggi berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Bolehkah ibu mengandung membuat aktiviti ini? Melukuk, mengambil dadah, mengambil alkohol. Wanita hamil perlu mengelakkan daripada melukuk kerana dia akan meninggikan risiko keguguran, kelahiran bayi pramatang. Pramatang maksudnya dia tak cukup bulan. Kematian bayi dalam kandungan atau semasa kelahiran. Kelahiran bayi yang kurang berat, bayi terencak akal, cacat fizikal. Wanita hamil yang melukuk boleh menyebabkan risiko-risiko ini, iaitu badan fetus bersaiz kecil, risiko kematian tinggi, pramatang, terencak akal atau keguguran. Selain itu,
Wanita hamil perlu mengelakkan mengambil alkohol kerana bayi boleh mengalami sindrom alkohol fetus. Bayi akan kerosakan organ dan pertumbuhan bayi terbandut, kelahiran bayi yang kurang berat, bayi terencah akal, cacat fizikal. Ini adalah sindrom alkohol fetus. Wanita hamil yang mengambil alkohol boleh meninggikan risiko bayi mendapat sindrom alkohol fetus. Wanita hamil juga perlu mengelakkan ambil dadah kerana risiko keguguran, kelahiran bayi pelamatan, kematian bayi dalam kandungan, lembam, cacat fizikal, fetus boleh cacat. Susu ibu adalah penting. Kenapa dia penting? Kerana susu ibu, dia mengandungi segala keperluan yang diperlukan oleh bayi. Dan sangat penting dia mengandungi antibodi. Antibodi ini boleh melindungi bayi daripada setengah penyakit. Selain itu, penyusuan ibu boleh menjadikan hubungan ibu dan bayi menjadi erat. Penghadaman bayi lebih baik berbanding dengan susu formula. Bayi lebih senang untuk menghadam, mencerna. Susu ibu mengandungi kesemua nutrien yang diperlukan oleh bayi untuk pembesaran dan kesihatannya. Dan susu ibu mengandungi antibodi semula jadi yang dapat menentang beberapa jenis penyakit. Susu ibu memudahkan penghadaman bayi, pencernaan lebih senang dan dia mengeratkan hubungan emosi antara bayi dan ibu. Seterusnya, kita bincangkan latihan dan pautan latihan boleh didapati di bahagian deskripsi atau imbas QR code. Wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatannya dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Dan keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi kalau berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Gizi wanita hamil perlu seimbang. Seimbang maksudnya dia kena mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, filem dan serat. Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang penting bagi kesihatan ibu dan bayi juga. Untuk membina hemoglobin dalam sel darah merah bagi mengangkut oksigen ke fetus, kita memerlukan filem. Filem atau zat besi adalah diperlukan untuk bina sel darah merah. Dan contoh makanannya ialah hati, daging merah dan ikan. Untuk menguatkan tulang dan gigi fetus, kalsium dan fosforus adalah diperlukan dan contoh makanan yang diperlukan untuk membekalkan kalsium dan fosforus ialah ikan bilis, keju dan susu. Kelas makanan nutrisi untuk bina tisu badan dan pertumbuhan fetus adalah protein. Protein tolong bina tisu badan. Protein membina sel-sel baharu dan dia baik untuk pertumbuhan. Contoh makanan yang boleh dapat protein ialah ayam, daging, ikan, susu dan keju. Untuk menguatkan sistem keimunan ataupun untuk memperkuatkan sistem pertahanan badan fetus dan ibu terhadap jangkitan penyakit, kita perlukan vitamin C. Vitamin C boleh dapat daripada buah-buahan, sitrus, jambu batu, kubis dan tomato. Nutrisi yang boleh mengelakkan sembelit pada wanita hamil ialah selat. Selat boleh dapat daripada bijelin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tandakan betul bagi pernyataan yang tepat.
Pengambilan selat yang cukup menyebabkan sembelit? Oh no. Dia boleh mengelakkan sembelit. Okay, so salah lah. Protein membantu pertumbuhan sel-sel baharu. Ya, betul. Vitamin C diperlukan oleh wanita hamil untuk mencegah penyakit gusi berdarah. Ya, betul. Kalsium dan fosforus diperlukan untuk pembentukan tulang fetus yang sihat. Betul. Wanita hamil memerlukan filem yang cukup untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah, filem, besi, hemoglobin, sel darah merah. Betul. Asid folik diperlukan oleh wanita hamil untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Ya, betul. Asid folik sistem saraf. Kesan yang mungkin berlaku akibat pengambilan rokok, alkohol dan dadah. Rokok boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil. Dan risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi. Bayi yang dilahirkan dia mungkin terencat akal dan cacat fizikal. Bayi berkemungkinan dilahirkan pramatang dan keguguran fetus mungkin berlaku. Minuman beralkohol boleh menyebabkan sindrom alkohol fetus dan fetus berkemungkinan terencat. Fungsi otak, sistem saraf dan jantung fetus berkemungkinan musnah, rosak. Otak dia rosak, sistem saraf dia rosak ataupun jantung dia rosak. Jika ibu hamil mengambil dadah, fetus berkemungkinan cacat. Adakah susu ibu penting? Ya, susu ibu penting. Kepentingan susu ibu. Bayi yang baharu dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat makan makanan yang berpeja. Okay. Bayi hanya bergantung pada susu saja sebagai sumber makanannya, sumber nutrien dia. Susu ibu merupakan makanan yang terbaik untuk bayi yang baharu lahir. Kerana susu ibu lebih berkhasiat kalau berbanding dengan susu formula. Susu ibu dia mengandungi segala keperluan makanan bayi. Semua keperluan dia ada. Susu ibu mempunyai antibodi. Yang ini tak dapat dalam susu formula. Antibodi ini boleh melindungi bayi daripada sesetengah penyakit. Dan hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Penghadaman atau pencernaan bayi lebih baik dengan meminum susu ibu. Dia lebih senang mencerna, menghadam susu ibu kalau berbanding dengan susu formula, susu buatan. Okay, wanita hamil perlu menjaga kesihatan dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungannya, walaupun masih dalam badan ibu, tetapi dia ada hak untuk hidup. Oleh itu, seseorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada di dalam kandungan mendapat nutrien yang cukup, mencukupi. Dan dia perlu mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan, membahayakan kesihatan ibu dan bayi. Kalau kita tengok jadual ini, kita boleh dapati susu ibu ada antibodi, susu formula tiada antibodi. Dan susu ibu, dia punya protein lebih rendah tetapi lebih mudah dicerna dan diserap. Bagi karbohidrat, susu ibu, dia mengandungi gula susu yang lebih tinggi untuk perkembangan otak. Vitamin dan mineralnya, walaupun susu ibu lebih rendah tetapi dia mudah diserap.
Maka soalannya, wajarkan kebaikan penyusuan susu ibu berbanding dengan susu formula. Kalau bandingkan dua susu ini, susu ibu sebenarnya lebih sesuai untuk bayi kerana dia mengandungi antibodi untuk menentang penyakit dan dia mengandungi nutrien yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh bayi untuk pertumbuhan. Bandingkan kesan penyusuan susu ibu dengan penggunaan susu formula. Kalau bandingkan antara susu ibu dengan susu formula, yang mana lebih sesuai, susu ibu mengandungi nutrien yang paling lengkap. Kalau banding dengan susu formula, dia lebih mudah dihadam kalau banding dengan susu formula. Dia memberikan kekuatan imunisasi yang lebih tinggi kerana dia mengandungi antibodi. Dan susu ibu tidak mengandungi bahan kimia kalau berbanding dengan susu formula. Mengapakah wanita hamil memerlukan jumlah nutrien yang lebih banyak berbanding dengan wanita yang tidak hamil? Ini kerana bayi di dalam kandungannya memerlukan nutrien untuk membesar dengan sihat. Walaupun dia di dalam kandungan lagi, dia perlukan nutrien supaya dia membesar dengan sihat. Mengapa gigi dan tulang wanita hamil lebih mudah meleput? Kalau ibu mengandung wanita hamil, gigi dia, tulang dia mudah meleput. Kenapa? Kalau berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Sebab bayi, dia akan serap kalsium daripada ibu, daripada badan ibu. Untuk pertumbuhan, dia nak bina gigi dia nak bina tulang dia. So, maka dia serap kalsium daripada badan ibu. Maka ibu akan kekurangan kalsium dan dia gigi dan tulang wanita hamil kalau tak cukup kalsium, dia mudah meleput. Setakat ini saja perbincangan kita dalam video ini. Kita jumpa lagi di channel Cosine. Jangan lupa subscribe channel saya.